warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Terutamanya diucapkan kepada Puan Fadina selaku pensyarah subjek UPM 3 2022 dan juga rakan-rakan seperjuangan sekalian. Baik, nama saya Nur Ani Zahira binti Muhammad Saleh dan saya merupakan pelajar ISFP Pendidikan Awal Kanak-kanak. Saya akan membentangkan tajuk artikel saya iaitu Bahasa Melayu antara peluasan, penerbitan dan kecenderungan. Di mana jurnal ini saya dapatkan dalam jurnal dalam tarian daripada Journal of Technosocial yang ditulis daripada Azlinda Abdul Rahman pada tahun 2013. Secara ringkasnya, artikel ini berkenaan dengan bahasa dan mana sebuah bangsa menyusur di alur bangsa, di mana perkembangan bahasa dalam sebuah masyarakat bangsa selari dalam hubungannya dengan pembinaan negara bangsa. Dan sebagai satu bahasa yang tergolong dalam kepesatan dan berkembang dunia, bahasa Melayu juga tidak terkecuali daripada menghadapi arus perubahan dan pembinaan dan juga kecenderungan. Kajian ini mempunyai dua objektif, iaitu untuk mengenal pasti kehebatan bahasa Melayu dalam mengalami perluasan makna, penerbitan makna dan juga serapan bahasa. Selain daripada itu, objektif kedua adalah untuk melihat kecenderungan penggunaan bahasa Melayu dalam menerima serapan bahasa asing pada diksi, iaitu maksud dan juga perbualan sehingga membawa kepada pencemaran bahasa. Baiklah, sebelum kita teruskan, saya ingin bertanya berkenaan dengan bahasa. Dalam kehidupan seharian kita, adakah anda semua yakin bahawa anda menggunakan bahasa Melayu yang penuh dalam perbualan? Bahasa Melayu penuh ataupun kalian mesti pernah guna juga bahasa rojak? Jadi, kepentingan kajian ini dapat memberi maklumat tentang kelebihan bahasa Melayu yang dapat menyumbangkan maklumat tentang peluasan makna bahasa Melayu ini dalam perkamusan dan juga penyempitan makna dalam perkembangan kosakata. Dan seterusnya dapat kenal pasti serapan dalam bahasa Melayu yang menerima kosakata pinjaman dalam bahasa Inggeris yang ada kalanya apabila berlaku peminjaman kata bahasa Inggeris tersebut membawa kepada kecelaruan dalam berbahasa. Baiklah, daripada artikel tersebut saya mengambil isi yang penting iaitu sebab berlakunya kecelaruan bahasa. Terdapat 8 sebab yang dikemukakan oleh penulis tersebut, iaitu yang pertama kedewibahasaan. Maksud kedewibahasaan ini apabila sistem pendidikan kita di mana kita mengaplikasikan penggunaan dua bahasa, contohnya dalam peperiksaan mesti ada penggunaan dua bahasa supaya murid lebih faham. Jadinya disebabkan dua bahasa itu, murid sekarang menggunakan pencampuran bahasa dah terbiasa untuk menggunakan pencampuran bahasa dalam kelas. Seterusnya adalah bahasa rojak ataupun bahasa pasar. Kalau bahasa pasar seperti yang kita tahu adalah bahasa kita dalam seharian. Kita sentiasa bercakap dengan rakan-rakan dan menggunakan campuran bahasa. Menggunakan bahasa seperti bahasa Melayu dan juga mungkin daripada satu ayat bahasa Melayu itu kita juga pernah menggunakan perkataan bahasa Inggeris dan juga perkataan yang terkini, iaitu unsur kemodenan. Unsur kemodenan ini maksudnya apabila dalam zaman terkini munculnya penggunaan kata yang bagi saya kadang-kadang pelik-pelik unsur kemodenan itu. Jadi apabila masyarakat zaman kini terutamanya golongan muda rasa perlu menggunakan bahasa tersebut supaya menunjukkan mereka lebih moden apabila menggunakan kata tersebut. Yang keempat adalah dari sudut ekonomi. Berlakunya kecenderungan bahasa apabila dalam bahagian ekonomi ini kita menggunakan contohnya istilah yang bahasa Inggeris yang lebih mudah difahami. Sebagai contoh mudahnya, jualan murah. Kalau kita di pasar ataupun di pasar raya, apabila sebuah kedai itu membuat jualan murah, kita akan lebih suka untuk menyebut sale. Okey. Yang kelima adalah nilai makna. Nilai makna apabila penutur bahasa Melayu sering menggunakan bahasa Inggeris yang mempunyai
makna yang lebih kurang untuk sampaikan sesuatu, sebab apabila menggunakan katak bahasa Melayu tersebut, dia menjadi terlalu panjang untuk dihuraikan. Yang seterusnya adalah berinteraksi. Berlaku kecenderungan bahasa bila berinteraksi. Contohnya seperti dalam gambar, bila kaum Melayu, India dan Cina yang utama ingin berinteraksi menggunakan bahasa yang mereka mudah. Jadi mereka akan menggunakan pencampuran bahasa tersebut. Yang seterusnya adalah kurang galakan. Sebagai contoh, kurang galakan ni adalah apabila seseorang yang menggunakan bahasa Melayu penuh dalam perbualan, tetapi mereka mungkin akan diejek oleh rakan-rakan, akan berkata seperti belagaknya, guna bahasa Melayu baku, akan digelakkan. Jadi sebabkan itu akan berlakunya orang tidak akan suka untuk menggunakan bahasa Melayu penuh. Dan yang terakhir adalah peminjaman bahasa. Berlaku peminjaman bahasa ini adalah istilah khusus dalam bidang tertentu seperti tadi ekonomi. Dan kesimpulannya, melihat daripada faktor-faktor yang dinyatakan tadi, jelas tunjukkan pencampuran bahasa sering berlaku dalam situasi tidak formal macam situasi kehidupan keseharian kerana dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial budaya, pendidikan dan sebagainya. Jadi kajian ini diharap dapat beri panduan dan rujukan kepada umum tentang kayanya penggunaan bahasa Melayu, namun bahasa Melayu itu boleh terganggu akibat proses resapan yang tidak terkawal hingga membawa pencemaran dalam berbahasa. Baiklah. Ini rujukan saya untuk sesi soal jawab. Apakah contoh perluasan yang menyebutkan contoh perluasan makna, sebabkan saya banyak menerangkan mengenai kecerdasan bahasa. Jadi perluasan makna ni, satu kata itu apabila kita boleh gunakan untuk jadi banyak makna. Contohlah untuk lebih faham, perkataan abang. Kalau bahasa asalnya adalah abang merupakan saudara kandung kita sendiri, betul? Okey, jadi untuk sekarang dia jadi luas maknanya apabila kita gunakan untuk istilah abang tersebut kepada orang yang lebih tua. Okey, yang untuk penyempitan makna pula apabila satu perkataan tu dia jadi perkataan jadi sempit. Contohnya yang lagi mudah adalah perkataan halwat. Kalau halwat maksud asal dia adalah bersendirian di tempat sunyi bagi mencari ketenangan. Tapi pada pemikiran kita masyarakat orang sekarang ni, perkataan tersebut telah disempitkan pemikirannya apabila lelaki dan perempuan yang belum kahwin berduaan di tempat yang sunyi. Jadi berikut ada contoh perluasan makna dan juga penyempitan makna. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.